Masa pendek ke masa panjang ke, semua di tangan Allah Ta'ala. Masa satu masa seorang raja di negeri Mesir, dia dengar cerita Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan beliau berlaku pada bulan Rejab tahun ke-10 masuk tahun yang ke-11 daripada Nabi dilantik menjadi Rasul. Bi'sah, Nabi terima Iqra' Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, ayat 5 ayat dalam surah Al-Alaq. Lepas pada tu tak ada semaya lagi, sehingga tahun ke-10 masuk tahun yang ke-11 baru Nabi Isra' Mi'raj. Nabi naik ke langit, dibawa naik ke langit Nabi tadi. Masa tu isteri dia meninggal dunia, Siti Khadijah. Dalam keadaan sedih, dia tidur di masjid dalam hijri Ismail. Dan bila dia naik atas, Nabi bertemu singgah setiap langit. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pergi Sidratul Muntaha, pergi lagi atas pada Sidratul Muntaha, naik ke Mustawa, jumpa Allah Ta'ala di atas langit yang ke-7. Dah bercakap dengan Allah Ta'ala 90,000 kali lebih. Nabi cakap dengan Allah Ta'ala ni, cakap lepas rehat, lepas tu cakap, lepas rehat, cakap lagi lepas rehat, 90,000 kali cakap dengan Allah Ta'ala. Dan masa Nabi berdialog, langit pertama, langit kedua, langit 3, langit 4, 5 dan 7, kemudian naik ke atas, turun jumpa Nabi Musa, naik ke atas, turun. Dikira masa dia puluh-puluh tahun, berpuluh-puluh tahun. Kalau nak kira dengan masa sekarang ni, dah Nabi tu peristiwa tu bukan sehari, bukan semalam dah. Tapi bila Nabi nak pergi tu, ceret jatuh, bok ceret jatuh, Nabi naik ke langit. Bila Nabi turun, air dalam ceret tubik, lik air tubik dalam ceret, dalam kendi, tak habis lagi. Nabi naik, dah masa yang dikiranya macam puluh-puluh tahun. Bila Nabi turun, air dalam kendi hak jatuh, hak Nabi sepak tu tak kering lagi, tak habis lagi. Nampak tak? Masa Allah Ta'ala panjangkan, luaskan. Maka raja ni dia rasa pelik. Dia kata mana mungkin berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj, pasal masa yang dia ambil tu lama. Sedangkan Nabi naik satu malam sahaja. Naik satu malam boleh rakyat cerita macam-macam, panjang, berjela-jela. Cerita Isra' dan Mi'raj. Kan jumpa orang pecah kepala, kan jumpa orang terjun dalam sungai, jumpa dengan satu golongan yang telanjang, ada orang makan barang api, ada orang makan duri, jumpa dengan batai yang besar, jumpa dengan unta, tubik dari lubang kecil ke masuk lubang yang besar. Macam-macam cerita Isra' dan Mi'raj. Sehingga 3 malam orang buat majlis Isra' dan Mi'raj tu baru habis. Dah Nabi naik semalam nak royak tu 3 malam. Menunjukkan masa tu lama di atas. Maka raja ni kata apa? Raja Mesir kata, aku tak faham lah Isra' Mi'raj ni. Peristiwa yang berlaku ni lama, tapi cerita tu semalam Nabi pergi. Lagu mana sebenar? Maka datang seorang wali. Wali ni pergi jumpa dengan raja. Dan wali ni, dia jumpa raja. Dia kata, aku nak terangkan kepada kamu berkenaan dengan masa Isra' dan Mi'raj. Raja kata, ya aku pun nak tahu. Sebab tak ada ulama dapat menerangkan pada aku yang memuaskan hati aku. Jadi raja duduk dalam satu bilik. Bilik ni dia ada 4 jendela. 1, 2, 3, 4. Maka Tuan Wali buka satu tingkap, satu jendela. Raja tengok daripada jauh, tentera mari nak serang dia. Raja pun rasa ngeri. Pasal apa? Pasal tentera tu ramai-ramai dengan kuda, dengan tombak, pedang, lembir, panah, hunggar mari terlepas kepada istana dia. Kata dengan Tok Wali tadi, jangan takut, tidak ada apa-apa, ni gambaran. Dia pun tutup tingkap. Lepas dia tutup, dia buka semula kosong, tak ada apa. Tak ada orang nampak tentera tadi. Kemudian buka tingkap yang kedua. Bila dia buka tingkap yang kedua, nampak api mari. Api mari. Raja pun rasa terkejut, pasal takut istana dia terbakar. Kata Tok Wali tadi, jangan takut, ini pemandangan api. Dia tutup tingkap, lepas tu dia buka semula, tak ada api. Dia buka tingkap yang ketiga, jendela yang ketiga, dia nampak banjir mari. Banjir, air mari, air mari. Bila dia tutup tingkap, buka semula, tak ada. Ini pemandangan, nak rakyat kalau Nabi lihat pemandangan. Pasal masa tu, tak ada ni televisyen ke, komputer ke, laptop ke, semua sekali, tak ada. Jadi nak rakyat payah.
Tapi masa tu Tok Wali boleh tunjukkan gambaran-gambaran yang pernah Nabi lihat. Lagu ni lah lebih kurang hak raja lihat. Raja lihat tu lebih kurang lagu ni lah hak Nabi lihat dulu. Macam mana gambaran yang berada di atas langit, yang Nabi nampak. Kemudian dia buka tingkat yang keempat, dia nampak taman syurga. Taman yang tenang. Lepas dia tutup tingkat, buka semula tak ada. Lepas pada tu kata Tok Wali, bawa aku satu besen air, satu bejana. Orang pun bawa air sebesen, letak atas meja. Air sebesen letak atas meja. Kata dengan Tok Wali tadi, muslat palamu dalam besen. Raja pun selat. Raja selat pala dalam besen dia. Bila selat pala dalam besen tadi, dia pun terasa dia ni duduk di sebuah pulau. Rasa ni, raja ni rasa. Raja selat pala, waktu dia selat tu dia rasa dia duduk sebuah pulau, terdampar di sana yang asing, yang dia tidak kenali. Kemudian di pulau tadi, dia seorang dia, tak ada orang benar. Dia pun bangun, dia rasa dia bangun berjalan di pasir tadi, tak ada orang lagi. Dia jumpa dengan seorang tukang besi. Tukang besi ni tanya, mau nak pergi mana? Dia kata, dia tak ada nak rayak, mari mana? Dia pun kata, kapal aku pecah, aku mari sini. Tukang besi kata, marilah duduk rumah aku. Dan esok mungkinlah ke tempat rumah permandian, rumah umum untuk orang mandi. Di negara Arab ni, dia buat satu rumah, pakai mandi situ, pasal air ada situ, lain tak ada. Dia kira semua ni berkursi, bilik mandi, hamam dia panggil, hamam. Artinya kalau lelaki orang lelaki, kalau puan orang puan, pakai mandi, basuh kain, cuci baju, bedah kain dan sebagainya, dalam tu lah. Di rumah tak ada telaga, sedikit-sedikit tidak memiliki telaga, tak ada pakai air macam kita, jauh sekali. Dia kata esok mungkin di hamam tu, menduduk luar, perempuan yang terakhir sekali tubik daripada rumah mandi tadi, dalam petok rumah mandi tadi, dia akan dikahwinkan dengan kamu. Jadi esok pun dia pergi. Dia pergi yang ni, orang pakai tubik, tinggal hak akhir sekali. Hak akhir sekali tubik, tengok huduh, dia tak sih. Esok kan dia pergi pula, tubik hak akhir sekali. Dia nak hati pula tak sih. 3 hari. Hari yang ketiga dia dibawa ke sebuah rumah. Dijemput, marilah ke rumah aku, kira rumah pemimpin, dia pun pergi. Bila dia pergi, dia ni diraikan dan dikahwinkan dengan seorang perempuan di negeri, di pulau tersebut. Dia pun kahwin. Setelah dia kahwin ni, selama 7 tahun dia duduk situ. Dia duduk di pulau tu 7 tahun. Setelah 7 tahun, habis harta perempuan. Harta perempuan tu berkala isteri dia ni habis. Maka isteri dia kata apa? Wahai suami saya, harta saya sudah habis untuk makan minum kita. Sekarang, keluarkan harta kamu pula untuk kita hidup dua orang. Ada 7 tahun pertama, bini buat lebih piti. Beli berah, beli ikan, beli berah, beli ikan. 7 tahun, lepas pada 7 tahun ni, kena untuk lelaki pula, giliran dia. Maka, raja ni dia tak biasa kerja. Dia pun pergilah kerja sebagai orang yang angkat bahagian di pelabuhan. Angkat guni. Dia angkat bahagian di pelabuhan ni, buat naik kapal. Dia ni rasa benar lah, hebat benar lah. Tapi dia tak cukup makan lagi. Upah dia dapat ni tak cukup makan. Artinya kalau makan 10 rial sehari, dia boleh 5 rial. Tak cukup untuk makan 2 orang. Raja kata aku tak tahan lah. Sebab aku tak biasa buat kerja. Aku angkat bahagian tu bagi aku sangat membebankan. Orang lain angkat biasa lah. 50 kilo akak kat goni. Dia bagi raja ni 50 kilo ni sangat berat. Pasal dia tak biasa. Dia tidak rasuk supaya kau dia ramah. Jadi dia pun nak lari. Aku tak sejuk dah sini. Dia rakyat bini dia, aku nak balik ke negeri asal. Dia pun balik pergi tepi patah. Dia jumpa pula dengan tukang kayu tadi. Dia kata aku tak sejuk duduk dah di pulau ni. Pasal membebankan aku. 7 tahun cukup lah, aku nak lagi. Dia pun pergi tepi patah. Tiba ada sebuah kapal, dia pun naik kapal. Ketika dia rasa dia naik kapal tu, dia angkat kepala. Bila dia angkat kepala, dia duduk dalam istana, tempat tu juga. Maka dia pun marah pada Tok Wali. Dia kata, hei Tok Wali, dia kata, 7 tahun aku terpisah dengan anak bini aku. Dan aku jadi koli di tempat yang asing. Dia kata dengan penuh yakin. Maka Tok Wali kata, tidak tuanku. Tuanku celuk muka sekejap dalam air tadi. Tuanku celuk muka sekejap dalam air. Lepas tu tuanku akak.
Maka menteri-menteri yang lain tu kata, ya tuan-tuan, betul. Patik semua lihat, patik-patik semua ni melihat. Tuanku celup kepala dalam besen, lepas tu tuanku pun angkat kepala. Gitulah hak berlaku. Raja kata, tidak. Aku 7 tahun duduk di negeri asing. Diasingkan daripada istana aku, diasingkan daripada makan minum aku. Mu tu wali yang jahat. Aku nak bunuh kamu. Hak lain kata, tidak tuanku. Tuanku celup kepala sekejap, lepas tu angkat. Tak, tu celup kepala, akak. Tapi waktu kepala tu masuk dalam besen, raja tu rasa dia pergi ke pulau selama 7 tahun.